sebut oleh Datuk Sahrawi. Masa tu parasit-parasit ni, mereka yang buat himpunan anti-Kristian ni. Mereka buat himpunan besar-besaran sampai cabar nak bakar gereja. Mereka buat kenyataan, kalau kita tak lawan, kalau kita biarkan mereka ni, kata mereka, maka nanti satu hari nanti tahun 2000 dia dah jadi nujum Pak Belalang masa tu. Tahun 87 dia kata, kalau tak ditangani orang Kristian ni, kalau tak ditangani kafir-kafir biadab ni, kata dia tahun 2000 Malaysia akan dikuasai oleh gereja-gereja. Malaysia akan jadi negara Kristian. Hari ini dia yang bergeria pertahan gereja. Dia yang bergeria pertahan Kristian. Ni sejarah, tuan-tuan. Mereka ni semua diangkut oleh polis, ditahan bawah SA, termasuk dengan Father Joshua Jamaluddin tu. Orang Cina, orang kafir jadi takut tengok orang Melayu bersatu bila isu agama. Naik pula kes Hartina Kamarudin, anak Melayu yang dihindukan di Kampar. Orang Melayu jadi marah lagi sekali. PAS dan UMNO bersatu. Berlaku pula kes Nur Aisyah Bukhari tahun 98. Sekali lagi orang Melayu bersatu apabila gereja Panco Jaya rasah cuba nak Kristiankan, terlibat dengan cubaan nak Kristiankan. Mereka lihat lagi sekali orang Melayu bersatu. Walan tardo, ingat tu, walan tardo. Mereka akan terus cuba. Shibran bi shibrin, kata Rasulullah. Kamu akan ikut mereka sikit demi sikit, setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal. Akhirnya mereka bawa kamu masuk lubang biawak, kamu ikut. Pum, jadi kes Anwar Ibrahim tahun 98. Melayu berpecah masa tu. Bila Melayu berpecah, kafir harbi DAP nampak dia ada peluang. Dia test lagi sekali tahun 2006. Kes murtad Azlina Jailani, Lina Joy, budak Melayu Subang, budak Kancung Darat, dikristiankan di gereja Church of Our Lady Fatimah di Brickfield. Masa tu barulah kafir harbi DAP dan kawan-kawan dia nampak orang Melayu sudah berpecah. Kalau kes Natrah mereka bersatu, kalau kes Jamaluddin Osman mereka bersatu, kes 13 Mei mereka bersatu, kes Hartina mereka bersatu, kes Aisyah Bukhari mereka bersatu, masuk kes Azlina Jailani berpecah. Berpecah sehingga sampai ada kumpulan Melayu hantar lawyer Melayu untuk pertahankan bar council dalam mahkamah. Saya tahu sebab saya buat kes tu. Saya terperanjat tengok ada lawyer Melayu mewakili bar council mempertahankan murtad Azlina Jailani. Masa tu DAP dan kawan-kawan harbi dia tahu orang Melayu sudah pecah. Bila pecah tu, mereka cuba lagi. Berlaku peristiwa pilihan raya ke-12 2008, Mac 2008. Melayu berpecah. Bila Melayu berpecah, mereka tahu mereka sudah boleh perkudakan segelintir di kalangan kita. Maka mereka cuba lagi sekali dengan main kemuncak isu Islam. Nak tengok orang Melayu bersatu tak bersatu, mereka mainkan isu kalimah Allah. Mereka kata Kristian berhak guna kalimah Allah. Tuan-tuan, kalimah Allah ni kalimah tauhid. Tuan-tuan tanyalah orang PAS mana-mana pun, pernah tak 5 tahun lepas terfikir di kepala mereka satu hari nanti ustaz-ustaz mereka akan masuk keliling kampung, surau masjid, naik mimbar, kata Kristian boleh pakai kalimah Allah? Tu tanya orang PAS. Dia tak terfikir. Tak terfikir sikit pun di kepala otak orang PAS ni. Tanyalah orang PAS yang duduk kat kampung Nakhoda ni. Dia tak akan terfikir 5 tahun lepas yang pemimpin dia, presiden dia, tok guru dia, ulama dia, ustaz dia akan kata keluar daripada mulut mereka, ya, Kristian boleh pakai kalimah Allah. Hari ini mereka kata boleh. Sedangkan kalimah Allah, tuan-tuan, adalah isu yang melibatkan akidah. Saya nak kupas sikit supaya tuan-tuan faham. Tuan-tuan, ini bukan soal politik. Ini bukan soal pilihan raya. Ini bukan soal nak pergi Putrajaya. Ini soal nak pergi kubur. Ini soal nak pergi kubur. Kalimah Allah adalah kalimah tauhid. Bila kita kata Kristian tak boleh pakai kalimah Allah, ada pula orang-orang PAS, parasit-parasit dia,
Dia kata apa? Orang Arab dah pakai lama dah. Orang Arab Kristian pakai lama dah. Tuan-tuan, memanglah orang Arab Kristian pakai lama dah. 5 minit lagi tu Datuk pun dah tak sabar geram ni. Dia berdiri tu. Sebab saya nak tuan-tuan faham isu ni. Sebab isu ni besar. Isu akidah. Isu yang tuan-tuan nak bawa pergi kubur. Betul lah orang Kristian Arab pakai. Kalau tuan-tuan pergi ke Syria, Masjid Umayyad. Dalam Masjid Umayyad ada kubur Nabi Yahya. Nabi Yahya bagi kita, bagi Kristian dengan Yahudi, John the Baptist. Orang yang sama. Kalau tuan-tuan dengar orang Kristian dalam Masjid Umayyad, orang Kristian pergi Masjid Umayyad, orang Yahudi pergi Masjid Umayyad, sebab mereka nak jumpa John the Baptist, orang yang baptiskan Jesus Christ katanya. Kalau tuan-tuan dengar mereka cakap wallah 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 yallah yallah yallah, disebut pasal apa? Pasal bahasa Arab memang macam tu. Dalam bahasa Arab perkataan God tak ada, perkataan Tuhan tak ada. Orang Arab Kristian ke, orang Arab Islam ke, orang Arab tak ada agama ke, God tu maknanya Allah lah. Tapi tu bahasa dia, dia faham. Bila orang Kristian sebut perkataan Allah, dia faham itu makna God. Bila orang Islam Arab sebut perkataan Allah, dia faham tu Allah Maha Esa, Allahu Ahad. Sebab tu bahasa mereka, mereka faham. Tak semestinya orang Arab Kristian boleh pakai, kita boleh pakai. Sebab dalam bahasa Arab tuan-tuan, dia tidak ada macam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dia tidak ada common noun, dia tak ada proper noun, dia tidak ada nama khas, dia tidak ada nama am. Tapi mereka faham sebab tu bahasa mereka. Kita ni tahu. Kalau kita tahu dengan huruf besar, huruf kecil, walaupun nama. Contohnya kalau orang Amerika hantar kat kita surat, we are sending to you bush planting technology. Bush planting technology, kami nak hantar pada kamu teknologi penanaman bush. Bush di situ nama, tapi nama am bagi semak. Kita tahu tu nama semak sebab dia tulis B tu kecil, bush. Tapi kalau dia hantar kita surat, we are sending to you Presiden George W. Bush, Bush juga. Tapi kita tahu tu nama orang. Pasal apa? Pasal apa? Macam tadika kemas saja tak tahu pula dah. Pasal apa kita tahu tu nama orang? Pasal huruf B besar. Tapi dalam bahasa Arab tuan-tuan, tak ada alif kecil, tak ada alif besar. Alif lam lam ha macam tu lah. Bila Kristian sebut alif lam lam ha, dia faham alif kecil. Bila orang Islam sebut alif lam lam ha, dia faham alif besar. Itu yang dia faham. Tak semestinya orang Arab Kristian boleh pakai, kita kat sini boleh pakai. Itu soal bahasa, huruf al-balad. Macam pergi Indonesia lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi Indonesia, panggil orang Indonesia datang sini. Dia ceramah depan tuan-tuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau beritahu Bapak Anwar Ibrahim membutuhkan Khalid Samad. Tuan-tuan kata apa? Tuan-tuan kata apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau bilang Bapak Anwar Ibrahim membutuhkan Amiruddin. Tuan-tuan kata apa? Pang sebiji, pak duit. Sakit pak. Pasal apa bapak pukul saya? Engkau cakap apa tadi? Ya saya bilang Bapak Anwar Ibrahim membutuhkan Khalid Samad. Pang lagi biji. Apa pasal bapak pukul saya? Engkau, bagi kita kata apa? Engkau mencarut. Tapi bagi orang Indonesia itu bukan mencarut. Itu bukan mencarut. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi ke Jakarta, turun saja lapangan terbang Hatta Soekarno tu, tuan-tuan turun je kapal terbang, keluar immigration, ambil beg, tuan-tuan sampai dekat tempat besar tu, tuan-tuan tengok dia tulis apa kat depan. Pasal dia kata siapa butuhkan troli di sini. Ya, siapa butuhkan troli di sini? Jangan tuan-tuan londes luar pergi butuh kat situ. Jangan. Dia kata nak butuhkan troli kat sini. Habis kita buka seluar. Mampus kau. Dia pukul dia. Pasal apa buka seluar? Ya katanya butuh troli di sini. Siapa perlukan troli di sini? Tapi itu bahasa dia. Jangan kata sebab orang Indonesia boleh pakai, kita boleh pakai. Ini huruf abalat. Dia kata dalam Quran ada. Kalau kamu tanya golongan kafir siapa yang turunkan hujan, nescaya kafir jawab Allah. Kalau kamu tanya kafir siapa yang cipta bumi, nescaya mereka jawab Allah. Dia kata tengok Allah sendiri kata kafir guna perkataan Allah. Ini kata khianat ilmu. Di situ Allah dalam bentuk huruf rububiyah. Allah dalam bentuk sifat.
Sebab tu kita orang Islam tak ada masalah bila Punjabi guna Allah. Tuan-tuan kalau pergi Gurdwara, tuan-tuan akan tengok dalam kitab Gurdwara tu bersepah dia tulis perkataan Allah. 70 lebih perkataan Allah ada dalam kitab suci orang Punjabi Bengali. Kenapa kita orang Melayu tak marah selama ni? Sebab dia guna dalam bentuk rububiyah, dalam bentuk sifat. Allah cipta langit, Allah cipta bumi, Allah cipta sungai, Allah cipta lembu, Allah bagi kita makan, Allah hidupkan, Allah matikan. Betul lah tu. Tak ada masalah pada kita sebab memang tu sifat Allah. Rububiyah, fadal, sila pakai, tak ada masalah. Masalah dia Kristian nak pakai dalam bentuk uluhiyah, dalam bentuk akidah. Kristian nak kata Allah tu Tuhan 3 dalam 1. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Suci. Di situ kita lawan. Kerana kita diberitahu oleh Allah, Tuhan punya nama itu Qul huwallahu ahad. Kalau kamu nak kata Allah, Allah tu satu. Kalau dia nak kata Allah tu satu, pakai. Tapi kalau dia nak kata Allah tu 3 dalam 1, kita lawan. Ini soal akidah. Ini soal nak bawa kita ke kubur. Soalan pertama, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jawapan dia Allah. Kalau kita ni insya-Allah dah lepas dah. Pergi soalan kedua, wa nabiyuka, siapa nabi kamu? Orang-orang parasit pas ni tak lepas lagi. Sebab Allah akan tanya ni Allah mana satu ni? Ni Allah mana satu? Kenapa pula tanya saya soalan tu? Dekat dunia dulu kau kata Allah Islam ada, Allah Kristian ada. Tuan-tuan, dekat situ pun dah tak lepas. Dekat situ saja pun dah tak lepas. Ini soal akidah tuan-tuan. Sebab itu saya lawan. Walaupun saya duduk dalam parti pembangkang masa tu, walaupun saya ahli parlimen PKR, saya pemimpin PAS masa tu, saya dah tak peduli. Sebab pada saya, bila datang isu akidah, kita kena bezakan antara akidah dengan siasah. Kita kena bezakan antara parti akidah dengan wadah. Kita kena bezakan. Bila akidah bertempung dengan wadah, tidak semua boleh dihalalkan melalui tahalluf syar'i. Tidak semua boleh dihalalkan dengan siasah syariah. Kerana bila akidah bertembung dengan siasah, apabila akidah bertembung dengan tahalluf, akidah dulu. Dan Allah, kalimah Allah adalah isu akidah. Tapi mereka dulukan siasah. Mereka dulukan tahalluf. Mereka pertuhankan politik. Mereka pertuhankan demokrasi. Mereka pertuhankan kerusi. Mereka pertuhankan Putrajaya. Mereka ketepikan, tong sampahkan akidah. Akhirnya hari ini jadi apa yang terjadi. Saya pilihan jelas. Saya kata saya tak boleh terima. Saya tak boleh terima. Bila saya kata saya tak boleh terima, Anwar Ibrahim marah saya. Dia marah saya. Parasit-parasit dalam PAS marah saya. Mereka maki hamun saya. Saya buat report polis. Saya buat report polis. Sebagai ahli parlimen pembangkang, saya buat report polis terhadap pemimpin saya sendiri. Dalam parlimen saya bangkit, saya hentak mereka. Kerana pada saya tak boleh terima. Kalimah Allah diperjual, berdagangkan hanya untuk politik. Akhirnya mereka pecat saya. Kenyataan pertama keluar daripada mulut saya, alhamdulillah, Allah selamatkan akidah saya. Saya dipecat kerana nak pertahankan agama saya. Saya dipecat kerana nak pertahankan kalimah Allah saya. Kalau mempertahankan kalimah Allah, kalau mempertahankan akidah itu satu pengkhianatan kepada mereka, saya rela jadi pengkhianat kepada mereka. Saya akan lawan mereka. Sebab itu tuan-tuan, Datuk Hassan Ali dipecat. Dalam isu agama, Datuk Hassan Ali dah tak kompromi. Isu lain boleh kompromi. Isu projek, isu pasir, isu tu boleh lagi lah kita buat pekak dengar. Tapi bila isu akidah tuan-tuan, sampai DAP boleh masuk surau kita berjoget-joget senam aerobik pakai baju ketat. Sampai orang DAP perempuan boleh masuk ke dalam surau kita, pijak tempat sujud kita, nak bagi ampau kat orang-orang parasit ni kelang kabut, mereka berebut nak ambil ampau. Sampai ke peringkat Teresa Kok, Tian Chua boleh ambil daging korban, hari raya korban, boleh agih-agih kat parasit ni berebut nak ambil. Sampai pergi ke kedai babi, dah halal pula sekarang ni. Sampai ke peringkat hari ni dah boleh berkawan dengan Yahudi dah. Tuan-tuan, saya nak sebut pada kawan-kawan saya dalam PAS, berapa lama kamu nak diperlembukan? Berapa lama kamu nak diperkudakan? Jangan kerana gairah dengan kerusi, jangan kerana gairah dengan Putrajaya, jangan kerana gairah nak berkuasa, kamu lupa akidah kamu. Mana pergi perjuangan negara Islam? Tiba-tiba negara Islam tak ada dalam Quran.
Orang yang sama 7 April 1981 kita menentang UMNO kerana bukan di UMNO. Kita menentang Barisan Nasional bukan kerana dia nama di Barisan Nasional, tapi kita menentang mereka kerana mereka mengekalkan perlembagaan kafir. Mereka melaksanakan peraturan penjajah. Menentang UMNO tu jihad. Menderma untuk UMNO, menentang UMNO tu jihad. Mati menentang UMNO tu syahid. Berlaku peristiwa kafir mengkafir. Berlaku peristiwa dua imam. Berlaku peristiwa suami isteri bercerai. Berlaku peristiwa adik sendiri mati tak pergi. Berlaku peristiwa kenduri orang UMNO tak pergi. Berlaku peristiwa sembelih orang UMNO haram. Berlaku peristiwa UMNO berkawan dengan MCA kafir. Kemuncak dia peristiwa memali 13 pada 19 November 1985. Ibrahim Libya dan kawan-kawan dia bertempur dengan polis kerana nak melaksanakan negara Islam. Akhirnya mereka mati terbunuh. Bila mereka mati terbunuh, mereka tak dimandikan, mereka tak dikafankan, mereka tak disemayangkan, kerana mereka diisytiharkan mati syahid kerana nak perjuangkan negara Islam. Tiba-tiba hari ni orang yang sama sebut negara Islam tak ada dalam Quran. Tuan-tuan, mati apa tu? Mati apa Ibrahim Libya tu? Sedangkan dia diisytiharkan syahid kerana dia nak perjuangkan negara Islam. Dia tak dimandikan, dia tak dikafankan, dia tidak disembayangkan. Ada di sana jenazah umat Islam tak mandi, tak kafan. Siapa nak tanggung? Mereka nak jawab apa depan Allah? Allah kata, kenapa kamu datang berlumuran darah ni? Kenapa kamu datang dengan baju yang berdarah tak dikafan ni? Apa mereka nak jawab? Mereka nak kata mereka mati syahid. Allah tanya, kenapa kamu mati syahid? Kerana pemimpin kami kata kami perjuangkan negara Islam. Pemimpin kau baru je minggu lepas kata negara Islam tak ada dalam Quran. Nak cakap macam mana tu tuan-tuan? Siapa nak tanggung tu? Siapa nak tanggung? Tiap-tiap orang PAS, tiap-tiap ahli PAS yang bayar yuran, tiap-tiap ahli PAS yang pergi sokong calon-calon dia, tiap-tiap ahli PAS yang pangkah untuk PAS, pembangkang, tiap-tiap ahli PAS yang pergi tampal poster, yang panjat bendera, mereka kena tanggung. Jawab besok. Jawab kerana apa kamu jual kalimah Allah. Jawab kerana apa kamu biarkan 14 jenazah kawan-kawan kamu tak mandi, tak kafan. Jawab besok. Sebab tu tuan-tuan, sebab tu Datuk Hassan Ali bangkit menentang. Apa dosa Hassan Ali? Apa dosa Dr. Hassan Ali? Ada Dr. Hassan Ali meliwat anak sesiapa? Ada Dr. Hassan Ali rogol anak sesiapa? Ada Dr. Hassan Ali bagi kaunseling kat bini orang pukul 3 pagi kat bilik hotel? Ada? Tak ada. Dosa Dr. Hassan Ali kerana nak cegah murtad. Dosa Dr. Hassan Ali kerana nak cegah gereja Damansara daripada cuba murtadkan orang Islam. Dosa dia kerana nak cegah kegiatan jual arak, minum arak. Dosa Hassan Ali kerana beritahu orang PAS jangan bersekongkol dengan Anwar Ibrahim kerana dia manusia yang jijik dan kotor. Kerana dosa itu, dosa nak selamatkan akidah umat Islam, dosa nak tegakkan syariat Islam, dosa nak menentang mungkar. Kerana itu Dr. Hassan Ali dipecat daripada PAS. Kalau kerana itu dia dipanggil pengkhianat, kami semua rela dipanggil pengkhianat. Kerana kita lebih rela dipanggil pengkhianat parti daripada menjadi pengkhianat kepada Allah dan agama Islam. Sebab tu tuan-tuan, sebab tu dalam pilihan raya ke-13 ni adalah satu pilihan raya yang sangat penting. Tuan-tuan cakaplah pasal DAP tuan-tuan. Keputusan yang dibuat oleh Ketua Menteri Pulau Pinang 2-3 hari lepas. Semua tanah reserve masjid di Pulau Pinang dirampas dengan cara halus, dengan hanya one stroke of the pen. Pasal apa? Pasal dia Ketua Menteri, dia ada kuasa. Hanya by one stroke of the pen, Lim Guan Eng isytihar semua tanah reserve masjid di Pulau Pinang ditukar status jadi tanah reserve rumah ibadah. Diletakkan, diambil daripada Majlis Agama Islam Pulau Pinang dan diletakkan di bawah Perbadanan Ketua Menteri. Maknanya dia seorang yang berkuasa nak tentu tanah tu nak bagi kat siapa. Dengan one stroke of the pen, dengan hanya satu tanda tangan, Lim Guan Eng sekarang sudah berkuasa untuk mengambil alih tanah-tanah masjid di Pulau Pinang. Dah boleh tukar jadi gereja, tukar jadi tokong, tukar jadi kuil. Tuan-tuan, by one stroke of the pen. Pasal apa? Pasal dia ada kuasa. Pasal dia Ketua Menteri. Pasal apa Khalid Ibrahim boleh hancurkan habis orang Melayu di Selangor ni? Tuan-tuan tahu sendiri, Yayasan Selangor apa jadi?
Sedang kita berdiri bercakap di sini malam ni, tuan-tuan, di Kampung Pandan, di Kampung Pandan, sebelah sekolah Aminuddin Baki, jentolak dan buldozer sedang masuk. Ni tengah kita bercakap. Jentolak dan buldozer sedang masuk meruntuhkan asrama anak Melayu Yayasan Selangor. Habis. Sedang kita tengah bercakap ni, jentolak dan buldozer sedang runtuhkan perkampungan Melayu Jelatik di Kampung Datuk Keramat. Habis. Sedang kita bercakap ni, mereka sedang rebut tanah-tanah Yayasan Selangor di negeri Selangor. Habis. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana mereka ada kuasa. Kerana mereka jadi kerajaan, mereka boleh buat. Tuan-tuan, kalau baru jadi kerajaan negeri, mereka boleh buat. Tuan-tuan bayang kalau apa yang akan jadi kalau mereka jadi kerajaan persekutuan. Habis kita. Habis agama, habis bangsa, habis negara kita. Sebab tu, tuan-tuan, pilihan raya ke-13 ni sangat penting. Penting untuk kita hantar isyarat kepada mereka. Kita orang Melayu tidak rela, tidak redha agama, bangsa dan negara kita dipermain-mainkan. Sebab itu, tuan-tuan, kena kerja keras. Tuan-tuan jangan bekerja keras kerana nak menangkan calon UMNO. Tuan-tuan jangan bekerja keras kerana nak pastikan Barisan Nasional jadi kerajaan. Innamal a'malu binniyah. Niat tuan-tuan tu penting. Bila tuan-tuan turun ke bawah, bila tuan-tuan buat kerja di bawah, hendaklah dengan niat kerana lillahi ta'ala. Kerana aku nak selamatkan agama, bangsa dan negara aku. Kalau kerana tu kita perlu pergi pilihan raya, kita pergi pilihan raya. Kalau kerana tu kita perlu tampal poster, kita tampal poster. Kalau kerana tu kita perlu pacak bendera, kita buat pacak bendera. Kalau kerana tu kita perlu jumpa orang, kita pergi jumpa orang. Kita pergi dengan innamal a'malu binniyah. Kita pergi lillahi ta'ala. Kerana agama, bangsa dan negara kita sedang dihancurkan secara halus oleh parti biadab DAP ini dengan kuncu-kuncu dia. Memang di luar sana ada orang Melayu yang rela diperkudakan. Ada segelintir orang Melayu yang rela diperlembukan. Ada orang Melayu yang rela dijadikan kuda tunggangan. Ada orang Melayu yang jadi pengkhianat, rela mengkhianati agama, bangsa dan negara kita. Tapi kita, orang Kampung Nakhoda, malam ni nak isytiharkan, nak bagi tahu bahawa kita akan tetap mempertahankan agama, bangsa dan negara kita. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? InsyaAllah kita akan berusaha, tuan-tuan, dalam pilihan raya ke-13 mempertahankan agama, bangsa dan negara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.